Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Sambungan kitab huraian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minggu lepas kita huraikan Malik Yaumiddin, ya. Hari ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan kepada Engkau kami memohon pertolongan. Di sini walaupun kita sembahyang seorang diri, tapi kita gunakan perkataan jamak. Engkaulah kami, bukan engkaulah aku. Engkaulah kami yang kami sembah, dan kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Kami, ya. Walaupun sembahyang sendiri, gunakan kami, tak cakap aku. Beribadah hanya kepada Allah kerana Ia yang memberi nikmat yang tidak dapat dihitung berapakah banyaknya. Nikmat Allah yang diberikan kepada kita tidak dapat dihitung. Lebih-lebih lagi nanti di hari akhirat dimasukkan dalam syurga. Amal ibadat kita terlalu sedikit dibandingkan dengan nikmat yang Tuhan berikan kepada kita dari dunia sampai akhirat. Oleh itu manusia dimasukkan ke dalam syurga kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana ibadat. Kalau kerana ibadat tak cukup ibadatnya dibandingkan dengan nikmat yang Tuhan berikan. Walau macam mana pun kita disuruh memperbanyakkan ibadah kepada Allah. Walau bukan kerana ibadatnya masuk surga, tapi kita ibadat kerana syukur kepada Allah di atas nikmat kurniannya. Sekadar yang mampu, yang terdaya, kita melakukan ibadah. Beribadah kepada Allah ialah dengan sujud, tunduk, khudu', meletakkan anggota ke atas tanah yang hina bagi menyatakan bahawa manusia dijadikan daripada tanah. Kita sujud, menghadap muka kita ke tanah, membawa maksud asal kejadian daripada tanah, dan akhirnya akan masuk dalam tanah mati. Itu banyak sujud. Jadi nyatalah manusia itu hina dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu disuruh sujud. Itu meletakkan anggota kita ke tempat sujud. 7 anggota. Dahi, 2 tangan, 2 lutut, kaki, 2 kaki, 7. Di sini pun kita suruh renung mengenai 7 anggota itu, supaya anggota kita tidak dimakan oleh api neraka. Bahagian kepala, bahagian tangan, bahagian kaki, itu semuanya selamat kalau kita sujud kepada Allah. Sebagai tanda merendah diri, bukan makna meninggi diri. Iblis, syaitan disuruh sujud, tak mau sujud kerana dia membesar diri. Jadi kita manusia sujud sebagai merendah diri. Terutama sujud sejadah pada pagi Jumaat, bila kita sujud sajadah, maka syaitan berkata,
Manusia disuruh sujud, dia sujud. Aku disuruh sujud, tak mau sujud. Dia lari tu. Waktu pagi jemaat orang sujud, setan lari. Pasal dia cakap, manusia disuruh sujud, sujud. Aku, kata setan, disuruh sujud, tak mau sujud. Membesar diri. Artinya manusia yang tidak mau sujud pada Allah juga membesar diri. Seperti iblis dan setan membesar diri. Di mana tempatnya? Ke dalam neraka. Manusia yang tidak mau sujud pada Tuhan pun sama juga. Akan dimasukkan dalam neraka. Hanya orang yang cukup sembahyangnya masuk surga. Kalau tak cukup, masuk neraka wil. Kalau subuh tak sembahyang, zuhur sembahyang, asar tak sembahyang, maghrib sembahyang, isyak tak sembahyang, suka hati dia masuk neraka wil. Itu Tuhan beritahu, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Cilakalah masuk dalam neraka wil bagi orang sembahyang yang tak cukup. Sahun tu bukan maknanya lalai, bukan. Maknanya dia meninggalkan. Sahun maknanya meninggalkan. Meninggalkan sembahyang. Tak cukup 5. Tak cukup 5 waktu masuk neraka wil. Kalau langsung tak buat, fahamlah maknanya. Jahannam. Selalu baca Quran, perhatikan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kalaupun disembahyang, walaupun tak cukup, yura'un, riak pula, menunjuk. Dah lah tak cukup, menunjuk lagi. Itulah ciri-ciri orang munafik namanya. Takutilah tuan-tuan mengenai sujud ini. Dan waktu sujud jangan tangan kita seperti anjing tidur. Itu begitu, tangannya diluruskan. Janganlah direnggangkan. Bagi lelaki lah. Mana tak boleh, macam anjing tidur kata Nabi. Kira-kira kalau kucing lalu lepas kalau dia sujud. Kucing kecil lah, kucing besar tak lepas. Kucing. Ayat ini mengandungi 2 perkara. Pertama berhubung dengan ibadah, iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Dan kedua berhubung dengan doa wa iyyaka nasta'in. Ada 2. Satu, kerana ibadah kepada Allah. Kedua, kerana doa. Iyyaka na'budu, ibadat. Kepada Engkau kami sembah, mana ibadah. Wa iyyaka nasta'in, pada Engkau kami minta tolong, doa. Minta tolong hanya kepada Allah. Nasta'in. Didulukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kerana manusia dicipta oleh Allah dengan tujuan semata-mata untuk menyembah dan beribadah kepadanya. Setelah beribadah, barulah minta kepada Allah, mohon. Artinya bekerja dulu, barulah meminta. Maknanya beramal, beribadah dulu, baru berdoa, tu maksudnya. Ada maksud tu. Pada Engkau kami sembah. Maknanya ibadah dulu, kerja dulu, amal dulu. Baru wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau kami minta tolong. Tidak boleh hanya minta tolong saja, tak ada usaha, tak ada ikhtiar. Usaha dulu, baru beribadah. Baru berdoa, usaha. Jangan doa je tak ada usaha. Ikut kepahaman dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Ibn Qayyim, sebaik-baik doa ialah meminta pertolongan kepada Allah untuk melakukan apa yang diridai oleh Allah. Yang paling diridai oleh Allah ialah mengingati dan mensyukuri seberibadah kepadanya. Ibadat yang baik ialah ingat, zikir. Kedua ialah syukur.
Itulah doa yang Nabi ajar. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta tolong pada Allah supaya kita jadi orang yang berzikir. Itu ibadat yang diridai Allah. Sedap berzikir, bersyukur pada Allah. Dan yang ketiganya, bagus ibadat. Ada tiga tu. Zikir, syukur, bagus ibadatnya kepada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Syukur dengan lidah, alhamdulillah. Syukur dengan perbuatan anggota tubuh badan, itu sembahyang. Syukur. Juga puasa, zakat, haji itu sebagai syukur semuanya kepada Allah. Baca Quran, zikir, selawat, tanda syukur. Mengakui yang patut disembah hanya Allah dinamakan tauhid uluhiyah. Tauhid ada tiga bahagian. Satu, rububiyah. Kedua, uluhiyah. Ketiga, sifat dan asma'. Tauhid rububiyah, kita tahu bahawa yang mencipta, menjadikan, mengurus, mentadbir, ini semuanya adalah Allah. Itu namanya Rabb. Rabb maknanya mengurus, mentadbir, menjaga sekalian alam. Itu nama tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah ialah la ilaha illallah. La ilaha illallah, uluhiyah. Tauhid sifat dan asma' ialah nas'aluka ya man huwallah. Nama-nama Allah 99 tu tauhid itu. Tauhid asma', nama-nama Allah dan sifatnya. Ar-Rahman, nama Allah, sifatnya yang maha pemurah. Ar-Rahim, nama Allah, sifatnya yang penyayang, ditambah yang, itu jadi sifat dia. Tuan-tuan sekalian, dan mengaku yang patut untuk memohon pertolongan sebagai Rabb hanya Allah, dinamakan tauhid rububiyah. Ditambah satu lagi tauhid sifat dan asma', tidak disebut di sini. Ada tiga, rububiyah, uluhiyah, sifat dan asma'. Nama Tuhan 99 itu tauhid namanya. Siapa membacanya, mengingat-ingatinya, mengulang-ulangnya, masuk surga. Taklah dihafal. Hari-hari bagus, tak boleh seminggu sekali pun jadilah. Baik. Adab-adab berdoa. Di antara adab-adab ialah menjauhkan makanan yang haram. Doanya tidak diterima kalau makanan haram. Kedua, berdoa dengan ikhlas semata-mata kerana Allah. Doanya lillahi ta'ala, takut kepada Allah dan berdoa. Tiga, ada sembahyang sebaik-baiknya. Keempat, selalu melakukan sunat wuduk. Lima, berdoa dengan suara perlahan-lahan. Keenam, mengakui kesalahan yang telah lalu. Ketujuh, dimulai dengan memuji Allah, berselawat dan ditutup dengan selawat. Dengan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Doalah, cakap Melayu boleh, cakap Arab boleh. Dan penutupnya, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau doa tidak dimulai dengan memuji Tuhan, tak ditutup dengan selawat, tergantung doanya. Kalau tiba-tiba, ya Allah berilah aku sehat, panjang umur, jauhkan bala, tergantung. Taklah dimulai dengan selawat atau memuji Allah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin pun boleh. Diulangi sebanyak 3 kali. Jangan meminta perkara yang mustahil. Dengan hati yang yakin bahawa doanya diterima oleh Allah. Yakin.
Faedah doa antara lain daripada doa menguatkan iman. Doa banyak-banyak. Imannya kuat. Menenangkan hati, tenteram hati. Kalau doa sendiri panjang-panjang lah. Tak tahu buka buku doa, baca semua. Hatinya tenang hati, tenteram. Menghilangkan putus asa. Merangsang untuk aktif bekerja, merangsang. Dengan doa itu merupakan satu motivasi, merangsang untuk kita kuat bekerja, rajin bekerja. Doa menimbulkan kegemaran untuk beramal ibadah, beramal soleh dengan doa itu. Tuhan berikan dalam hatinya suka untuk beramal, beribadah dengan doa. Menyebabkan murah rezeki. Kalau doa ada sebut rezeki, murahlah rezekinya. Antara selawat yang mengandungi doa rezeki, Allahumma salli wa sallim ba'da di anwa'ir rizqi wal futuhat. Ya basital ladzi yatur rizqa liman yasha' bi ghairi hisab. Absut alaina rizqan wasi'an min kulli jihad. Min khazaini ghaibika bi ghairi minnatih makhluk bi mahdi fadlika wa karamika bi ghairi hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ada orang mengamalkan selawat ini jadi kaya, senang. Ini doa untuk kaya, rezeki. Molek dibaca sembahyang duha. Sembahyang duha baca doa rezeki ni lah. Lepas tu baru Allahumma inna duha'uka. Saya ingat dekat sini ada lah rasa tak ada. Doa selawat maknanya rezeki. Allahumma salli wa sallim bi adadi anwa'ir rizqi wal futuhat sampai habis. Untuk mendapat rezeki. Ada? Tengok. Saya orang nampak ni. Selamat ya. Ada. Saya pesan buku. Tajuk doa Al-Quran, Al-Hadis dan Al-Ulama. Kitab saya. Muka surat 5 ada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali bi adna anwa'ir rizqi wal futuhat. Ya basital ladzi yatur rizqa liman yasha'u bi ghairi hisab. Absut alaina rizqan wasi'an min kulli jihad. Min khazaini ghaibika bi ghairi minnati makhluk bi mahdi fadlika wa karamika bi risab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sambungnya, wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala likulli syai'in qadra. Ayat 1000 dinar. Tak pakai dinar, pakai duit ringgit lah. Ayat 1000 ringgit. 1000 dinar berapa ringgit tuan-tuan? 5,000. Satu di 300 lebih. 3.5 juta. Kalau dikira ringgit lebih. 1000 dinar dekat 5,000. 5,000 dinar. 5,000. Kerana duit dinar lebih mahal daripada Malaysia punya ringgit. Dinar emas. Sambungannya tengok dekat buku ni, wa may yattaqillah. Dan wa may yattaqillah ayat 1000 dinar mengenai rezeki juga. Apa makna rezeki? Duit saja ke? Harta saja ke? Tidak. Dia rezeki luaran, rezeki dalaman. Tuhan beri kepada kita rezeki ilmu, iman, amal, iaitu petunjuk, hidayah, taufik, makrifat, istiqamah. Itu dalaman tu rezeki Tuhan beri tu. Luaran diberi sihat,
diberi lagi harta, wang ringgit, rumah, kenderaan, anak, isteri, keturunan, itu semua rezeki. Rezeki kepahaman, ilmu. Iaitu rezeki dalaman lebih utama dari rezeki luaran. Maka hendaklah kita fokus untuk mendapatkan keimanan, ketakwaan, ilmu, hidayah, petunjuk, makrifat, istiqamah. Itu semua ilmu dalaman ni. Kalau Tuhan sudah beri, luaran datang dengan sendiri aja. Jadi mantapkan, kuatkan dalaman dulu. Baru Allah Ta'ala akan tundukkan dunia ini untuk diberi kepada kita, orang yang beriman dan beramal saleh, diberi kehidupan yang senang oleh Allah. Ini mana rezeki. Antara doa, Allahumma arzuqna mutabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batin wa qawlan fi'lan al-sallallahu wa'dah. Kita minta rezeki apa yang Nabi buat, ikut Nabi. Ya, Allahumma arzuqna mutabatan Nabi. Berilah aku rezeki untuk mengikut apa Nabi buat. Yang sekadar mampu dan boleh. Dari segi ibadahnya, akhlaknya, rezekinya, ikut Nabi, taban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini rezeki penting lah, rezeki dalam kehidupan penting. Diberi rezeki. Rabbi fili warhamni wajibuni warba'ni warzuqni wahdini wa'afini. Ingatkan, warzuqni, beri aku rezeki. Dah lengkap tu doa Rabbi fili sampai habis tu. Itu faedah ya. Kemudian menghilangkan rasa ragu dan was-was dalam hati. Dapat meredakan dan menghilangkan penyakit jasmani dan penyakit rohani. Meresapkan rasa kemesraan dan perhubungan yang rapat dan secara langsung dengan Allah. Waktu yang paling rapat kita dengan Tuhan ialah sujud. Rasa rapat dekat. Wasjud waqtarib. Sujudlah kamu dan hampirkanlah, dekatkanlah dengan Allah. Rasakan kita dekat dengan Tuhan dan banyakkan doa waktu sujud. Doa. Tapi kalau sembahyang berjamaah, ikut imam. Jangan lama sangat sujudnya. Kalau sembahyang sendiri, panjangkan doanya. Dulu saya dekat masjid sembahyang sunat hajat 12 rakaat, minta dulu perisa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 40 kali 6, 240 sembahyang hajat makbul. Siapa ada hajat banyak, hajat besar, baca 12 rakaat sembahyang hajat dan cukupkan baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lulus dengan cemerlang. Ajar anak-anak sembahyang hajat, nak perisa sembahyang hajat. Hajat apa? 40 kali. Sembahyang Dia satu saya solat 40 kali setiap hari. Ini 6 kali terdapatkan 12 rakaat. 40 kali 6 40. 2 kali 6 apa nama 40 kali 6 2 kali 240. 6 kali 4 24. 240 kali. Tak boleh. Loncat tak makbul. Hari-hari kalau ada hajat besar, tiap tak lepas maghrib. Hari-hari. 12 rakaat insya-Allah. Lepas tu selawat Fatih 1000. Makbul lah. Dah hujan ke? Pukul 8. Pada dengar azan tu.
Kaset ke orang tu? Handphone belum. Belum. 6 minit. Belakang belum. Belakang lagi 11 minit. Dengan doa dapat meningkatkan makrifat kepada Tuhan. Dengan doa mengalir rasa cinta dan rindu kepada Allah. Saya ingin untuk bertemu dengannya. Kesimpulan, banyakkan doa, ya. Doa. Waktu yang mustajab, pukul 3 pagi, pukul 4 mustajab. Lepas maghrib pun boleh, lepas subuh mustajab doa. Panjang-panjang. Tengok dekat buku saya tu ada 5 saya bagi doa setiap waktu zuhur, asal lain-lain tau. Baca. Untuk nak kuat, tengok dekat buku saya, Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahlu bi bainana wa ma'sika min ta'atika ma tuballighuna bi jannatak wa min al-yaqin ma tuhbina alaina masa'ib dunya wal akhirah. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'al warisa minna wal jal sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la tajid dunya akbar hammina wa la mabra ilmina wa la tusallit alina bi dhunubina man la yahfuka wa la yarhamuna. Sejarahnya Nabi ngajar pada para sahabat apabila dia nak bersurai dalam satu majlis, dibaca doa ini, Allahumma aqsim lana min khasyatika. Di antara situ ada doa, kuatkan kami apa yang kau beri pada anggota kami, Allah kuatkan. Sebab tu sahabat kuat-kuat. Perang kuat, menang. Fisikalnya kuat-kuat. Sayyidina Ali kuat. Abdul Rahman bin Auf kuat. Kita nak kuat jugalah. Kekuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamai 40 orang ahli syurga. Nabi kuat jasmaninya tu sama dengan 40 orang ahli syurga. Kuat Nabi. Tuhan beri kekuatan. Baik. Kalau tak faham boleh tanya ya. Ada masa lagi 2-3 minit ya. Waktu-waktu yang baik untuk berdoa pada malam Qadar, 10 malam akhir. Pada hari Arafah 9 Zulhijjah, dikala jemaah haji wukuf di Arafah, tu mustajab, pintu langit terbuka tu. Kalau kita tak pergi haji atau pergi haji, buat saja dekat Malaysia ni 9 Zulhijjah, banyakkan doa. Pintu langit terbuka satu dunia, bukan dekat Mekah aja. Pintu langit terbuka untuk menerima doa-doa semua tu. Puasa dan banyakkan doa makbul. 9 Zulhijjah. Lama lagi ni. Pada bulan Ramadan makbul. Malam Jumaat makbul. Hari Jumaat siangnya tu pun makbul. Waktu Jumaat lebih-lebih lagi ketika imam duduk di mimbar sampai imam mengucapkan salam. Dan sementara imam baca Fatihah sampai ia mengucapkan amin. Jadi waktu imam dah habis baca khutbah yang pertama, dia duduk. Waktu ada 2-3 minit baca doa. Makbul doanya. Pada tengah malam, 1/2 malam yang kedua, 1/3 malam yang pertama, 1/3 malam yang terakhir, pada waktu sahur, sesudah wuduk, ketika orang azan untuk sembahyang, boleh ya tambah Allahumma rabbah hadhihi da'wati tammati wassallallahu sampai habis. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma fili ma qaddamtu wa ma akhartu. Sambung. Boleh. Sambung doa tu makbul tu. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Tak sihat wal afiat dunia dan akhirat.
antara azan dan qamat. Ketika orang mengucapkan iqamat qamat, kita ketika berbaris dalam bersama menuju perang, medan perang sabil, di dalam pertempuran medan perang, di akhir tiap-tiap sembahyang fardu, pada waktu sedang sujud dalam solat atau di luar solat. Waktu sujud tu boleh berdoa sujud akhir lah. Berdoa cakap Arab, cakap Melayu batal. Cakap Melayu boleh niat dalam hati boleh. Ya Allah, sihatkan aku, selamatkan dalam hati. Jauhi aku dari Covid. Sekarang ni Covid menyerang lagi dahsyat, lagi dahsyat. Kawan kita dah masuk hospital dah, tak boleh nampak dah. Helmi tu. Ketika sedang membaca Quran, mustajab. Setelah tamat membaca Quran, mustajab. Kita ketika imam baca waladhdallin amin, lintas dalam hati. Rabbi fili wali walidayya agak boleh. Ketika minum air zam-zam, pada waktu ayam jantan berkokok pada waktu pagi, pada saat berkumpulnya kaum muslim kerana agama, pada waktu berkumpul untuk berzikir di sini banyak maksud. Macam kita bila ucapkan tu, berzikir tu mustajab tu, doa tu. Lagi ramai lagi bagus. Di antara berkumpul untuk menyebut-nyebut kebesaran Allah, bertakbir, bertahmid, bertasbih, atau berkumpul baca dan pelajari Al-Quran, atau berkumpul menerima pelajaran agama macam ni. Berdoa mustajab. Berkumpul mempelajari agama. Ketika menutup mata orang sudah mati, makbul. Pada waktu turun hujan lebat, hujan tak lebat tak jadi, ni nak lebat. Dia turun hujan lebat, doalah. Makbul. Kalau gerimis-gerimis, tak ada. Banjir dah kira melebih. Dah melebih. Dah jadi balak. Habis pokok mati. Tenggelam. Dia yang hujan biasa je lah yang lebat. Bukan banjir. Pada waktu gelincir matahari, pada hari Rabu, orang-orang yang makbul doanya, imam kepala negara yang adil, orang-orang yang terinyanya baik yang jahat ataupun kafir, ibu bapa terhadap anaknya, doa mak bapak makbul, orang-orang soleh makbul, anak yang patuh terhadap orang tuanya, anak tu pun makbul doa, orang yang dalam perjalanan musafir makbul, orang puasa waktu berbuka makbul, seorang muslim yang berdoa akan temannya muslim yang jauh, temannya tak tahu yang kawan dia mendoakan dia tak tahu, itu makbul. Seorang muslim yang berdoa tidak tenang tentang dosa dan memutuskan silaturahim, dia tidak boleh memutuskan silaturahim. Orang yang bertabat, orang yang dalam kesempitan atau kepayahan hidup. InsyaAllah bulan 12 sembung, bulan 11 saya tak ada. Hari Rabu minggu kelima saya dekat Parit Baki. Jadi tak ada. Minggu kelima sini tak ada. Sekian saja, kalau ada pertanyaan sila. Selain daripada itu Ustaz, macam hari Ahad tadi, saya Ahad 13 hari bulan, dijangkakan akan berlaku gerhana bulan penuh. Hari Selasa ni. Selasa ni? Selasa. Hari Selasa berlaku. Oh iya, 3 hari bulan apa? Itu waktu gerhana tu kan Ustaz? Adakah itu masuk dalam kategori makbul? Ialah makbul. Jadi sampai pukul 8 malam habis, pukul 9 lah. Masuk dalam kategori waktu doa mustajab. Waktu mustajab. Waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alhu ma fina wa la ma'ana wa la man yatsba'una syakan wa la matruda wa la mahruma wa hab lana musi'ana li musina muqassirana li 'amilina
هب لنا كل أمجد الكريم يا رب العالمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Ya, teman-teman. Azan.